Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kumpulan kami telah menerima tugasan daripada Ustaz Ashraf untuk melakukan presentation PowerPoint tentang zakat. Jadi, sebelum saya teruskan dengan penerangan tentang zakat itu sendiri, saya akan mengenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Pertama sekali, saya sendiri, Muhammad Firdaus bin Nasrullah. Seterusnya, Abdul Alif Izzuddin dan juga Alif Aiman. Jadi saya akan teruskan dengan pembentangan saya. Jadi, kita akan mulakan dengan maksud zakat. Maksud zakat pada bahasa ialah subur, suci, berkat dan berkembang. Istilah pula, zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Mengapakah zakat ini wajib? Mestilah ada dalilnya. Tentu bukan? Jadi baiklah. Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45. Jadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Maksudnya, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Ada juga hadis yang menyatakan tentang zakat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Bunyal Islami ala khamsi, syahadati an la ilaha illallah wa an Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi Ramadan. Maksudnya ialah Islam dibina atas 5 perkara. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Kita akan bincangkan tentang asnaf yang layak untuk menerima zakat. Yang pertama sekali ialah fakir. Jadi apa itu fakir? Fakir merupakan orang yang tidak cukup hartanya untuk menanggung keperluan harian seperti makan, minum, pakaian dan juga tempat tinggal. Seterusnya, orang miskin. Miskin ini ialah orang yang hanya mampu untuk menampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidup mereka. Yang ketiga, amil. Amil merupakan orang yang dilantik oleh pemerintah untuk mengutip cukai. Seterusnya adalah mu'alaf. Mu'alaf merupakan orang yang baru sahaja masuk Islam. Yang kelima, hamba. Zakat akan diberikan kepada hamba yang ingin membebaskan diri mereka sendiri. Nombor 6 pula ialah fi sabilillah. Fi sabilillah merupakan orang yang berjuang di jalan Allah. Seterusnya ialah orang yang berhutang. Zakat diberikan kepada mereka untuk mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh mereka. Dan sekali ialah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah orang yang bermusafir dengan bertujuan yang diharuskan oleh syarak tetapi terputus pembelanjaannya. Terakhir sekali saya akan menceritakan tentang hikmah pensyariatan zakat. Bagi pemberi, mereka akan melahirkan sifat taat kepada perintah Allah dan juga akan mendapat keredaan Allah SWT. Dan juga kepada penerima pula ialah dapat meringankan bebanan orang yang berhutang daripada belenggu hutang dan juga dapat meyakinkan mu'alaf yang baru sahaja masuk ke dalam Islam. Jadi itu sahaja daripada saya, Muhammad Firdaus bin Nasrullah. Sekarang saya akan serahkan kepada Abdul Alif Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Alif Izzuddin akan membentangkan zakat penyuci hati unit 2, iaitu jenis-jenis zakat. Jenis zakat terbagi kepada 2. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat harta.
Teruskan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah maksud mengeluarkan harta tertentu setiap orang yang mu'alaf dan orang yang di bawah tanggungjawab dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan syarak. Hukumnya, wajib apabila memenuhi syarat wajib zakat fitrah. Dalil nakli. Riwayat Muslim daripada Ibnu Ammar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas manusia dengan mengeluarkan 1 gantang kurma atau 1 gantang gandum ke atas setiap orang yang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan Muslim. Kadar zakatnya ialah 1 gantang Baghdad bersamaan 2.7 kilogram beras. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, hidup pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Dan yang ketiga, mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungan pada malam dan siang hari raya. Hukum waktu membayar zakat fitrah. Kita diwajibkan untuk bayar zakat fitrah selepas terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Kita juga disunatkan untuk bayar zakat fitrah sebelum solat sunat hari raya Aidilfitri. Dan yang ketiga, kita diharamkan untuk bayar zakat fitrah selepas terbenam matahari pada hari raya pertama. Teruskan dengan zakat harta. Zakat harta terbagi kepada 5. Yang pertama, tanaman dan buah-buahan. Yang kedua, haiwan dan ternakan. Yang ketiga, emas, perak dan mata wang. Yang keempat, perniagaan. Dan yang kelima, galian dan rikas. Dalil naklinya. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian zakat daripada harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Syarat wajib zakat harta terbagi kepada 5. Yang pertama, Islam. Yang kedua, cukup haul. Yang ketiga, cukup nisab. Yang keempat, sempurna milik. Dan yang kelima, mereka atau bukan golongan hamba. Alhamdulillah. Sekarang, saya Alif Aiman bin Azhar akan menerangkan tentang zakat tanaman dan buah-buahan. Baiklah, yang pertama kita perlu tahu ialah maksud dan nisab. Maksud ialah tanaman dan buah-buahan yang menjadi makanan asasi, boleh disimpan dan tidak mudah rosak. Nisabnya pula ialah 365 gantang Malaysia, iaitu 1,300 kilogram. Kadar zakatnya pula ialah 10% bagi tanaman yang menggunakan air hujan atau bergantung pada aliran air sungai, 5% bagi tanaman yang menggunakan jentera, tenaga manusia serta memerlukan kos yang tinggi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang zakat haiwan dan ternakan. Jenis-jenis zakat haiwan ternakan ini ada 3, iaitu pertama, kambing dan biri-biri. Kedua, lembu dan kerbau. Dan ketiga, unta. Nisab bagi kambing dan biri-biri ialah 40 ekor. Bagi lembu dan kerbau ialah 30 ekor dan unta ialah 5 ekor. Kadar zakatnya pula ialah bagi kambing dan biri-biri ialah 1 ekor. Bagi lembu dan kerbau ialah 1 ekor lembu jantan. Dan bagi unta ialah 1 ekor biri-biri. Umur binatang yang diperlukan ialah 2 tahun kambing dan 1 tahun biri-biri. Bagi kerbau dan lembu ialah 1 tahun ke atas dan unta ialah 1 tahun ke atas. Syarat wajib zakat ialah dipelihara ladang dan binatang ternakan bukan digunakan untuk bekerja. Selepas itu saya akan menerangkan zakat perniagaan. Zakat perniagaan bermaksud zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. Nisabnya ialah 85 gram emas dan kadar zakatnya ialah 2.5%. Syarat wajib zakat perniagaan ialah niat menjalankan perniagaan terhadap harta yang hendak dikeluarkan zakat, harta yang halal, dan ketiga, harta yang menjamin pendapatan. Dan terakhir sekali, zakat galian dan zakat rikas. Maksud galian ialah bahan galian yang dikeluarkan dari bumi, diproses dan menghasilkan logam galian. Contohnya emas, perak, biji timah, petroleum dan bahan galian yang lain. Maksud rikas pula ialah harta yang tertanam dalam tanah. Nisab bagi kedua-duanya ialah 85 gram emas. Kadar zakat bagi galian ialah 2.5% dan rikas ialah 1/5 daripada 20%.